Assalamualaikum, nama saya Nordiana binti Miskam, bernombor ID 5721212124 dan saya akan menerangkan berkaitan aspek ekonomi di Singapura. Ekonomi Singapura ialah sebuah ekonomi pasaran bebas ataupun nama lain ialah sistem kapitalis, iaitu harga dan kuantiti barang atau perkhidmatan yang ditentukan oleh penjual dan pembeli serta tiada campur tangan dengan pihak ketiga, contohnya kerajaan. Singapura menggunakan kadar cukai yang rendah dengan memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan Goods and Service GST dengan kadar permulaan 3% pada 1994 untuk menambah dana kerajaan sekaligus menstabilkan kewangan kerajaan. Kadar GST dinaikkan kepada 4% pada tahun 2003, 5% pada 2004 dan 7% pada 1 Julai 2007 sehingga sekarang. Kedudukan Singapura ialah yang ke-38 dan mata wang yang digunakan ialah dolar Singapura SGD. Ekonomi Singapura di bawah Pertubuhan Perdagangan WTO, APEC dan ASEAN dan lain-lain. Pertubuhan WTO ialah World Trade Organization yang bertujuan menggalakkan perdagangan antarabangsa serta menetapkan peraturan perdagangan. Selain itu, APEC iaitu Asia Pacific Economic Cooperation yang merupakan satu forum ekonomi sekumpulan negara yang bersepadan dengan Lautan Pasifik dan juga menggalakkan perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi di rantau Asia Pasifik. Seterusnya, keluaran dalam negara KDNK ataupun Gross Domestic Product GDP adalah antara yang tertinggi di dunia pada tahun ini dengan nilai 379 juta dolar. Anggaran tenaga buruh di negara ini pada September 2005 ialah sebanyak 2.28 juta dan tenaga buruh mengikut jenis pekerjaan ialah perkilangan, pembinaan, pengangkutan, komunikasi, kewangan perniagaan dan perkhidmatan serta lain-lain pada tahun 2003. Kewangan Singapura secara awam yang melibatkan hutang awam sebanyak 1.76 trilion Amerika Syarikat. Singapura adalah sebuah negara yang bergantung kepada sebuah konsep perdagangan interport, iaitu dengan mengimport barang dari negara asing diproses dan dieksport kembali ke negara lain. Pemprosesan getah, pemprosesan makanan dan minuman, perbaiki kapal, pembinaan pelantar luar pesisir serta perkhidmatan seperti kewangan, makanan dan hartanah juga menjadi industri utama mereka. Barangan yang diekspor ke luar negara ialah jentera dan perlengkapan, barang elektronik, barang pengguna, barang kimia dan farmasetikal, bahan bakar mineral serta produk petroleum yang telah ditapis. Rakan kongsi ekspor utama mereka ialah Hong Kong, China, Malaysia, Amerika Syarikat dan Indonesia. Singapura juga mengeksport barang-barangan seperti jentera dan perlengkapan, bahan bakar mineral, bahan kimia, barang pengguna dan juga bahan makanan seperti produk tenusu serta lemak dan minyak. Perdagangan import secara antarabangsa ini telah menyumbang keuntungan kepada Singapura iaitu sebanyak 533 bilion dolar Amerika Syarikat pada tahun 2019. Rakan kongsi utama China, Malaysia, Amerika Syarikat, Jepun dan Taiwan. Singapura ialah sebuah destinasi popular yang banyak menyumbang kepada perkembangan industri pelancongan dengan kedatangan pelancong kira-kira sebanyak 1.5 juta pelancong pada tahun 2014. Antara tempat yang selalu menjadi kunjungan para pelancong dari serata dunia ialah Marina Bay Sands, Museum Art Science, Garden by the Bay, Singapore Botanic Gardens, Chinatown dan banyak lagi. Tugu Merlion yang terletak di Merlion Park merupakan ikon dan lambang kebangsaan Singapura yang menggambarkan kepala singa dan juga badan ikan. Struktur asal Merlion iaitu berukuran 8.6 meter tinggi dan 70 tan berat memuntahkan air dari mulutnya. Kemudian, anak Merlion yang dibina berhampiran patung asal berukuran 2 meter tinggi. Di Singapura terdapat 5 Merlion rasmi yang telah diluluskan oleh Lembaga Pelancongan Singapura iaitu 2 di Merlion Park dan selebihnya di Pulau Sentosa, Gunung Faber dan Orchid Spring Lane. Sistem pengangkutan juga membantu ekonomi Singapura dengan wujudnya sistem tren alihan massa utama negara iaitu sistem pengangkutan gerak cepat Mass Rapid Transit MRT yang beroperasi sejak tahun 1987. Sistem MRT ini dilengkapkan lagi dengan sistem rel ringan Light Rail Transit LRT dengan purata jumlah penumpang harian sebanyak 3.4 juta dan penumpang tahunan iaitu 1.2 bilion pada tahun 2019. Terdapat juga sistem EZ-Link yang dilancarkan sebagai tiket nilai simpan dan kaedah pembayaran untuk digunakan dalam sistem pengangkutan awam di Singapura, bas dan kereta api yang berfungsi sebagai kad pintar tanpa sentuh.
Bukan itu sahaja, malahan Singapura merupakan hub untuk ratau Asia Tenggara dan sebuah perhentian di laluan kangaroo di antara Australia dan Eropah. Lapangan terbang Changi ialah lapangan terbang awam yang utama di Singapura dan mempunyai 80 sistem rangkaian penerbangan yang menghubungkan Singapura dengan 200 bandaraya di 68 negara. Sistem penerbangan negara ialah Singapore Airlines. Lapangan terbang ini menawarkan pelbagai jenis kemudahan yang boleh memuaskan hati para pelancong dengan ciri-ciri unik yang dimilikinya, iaitu panggung wayang percuma, kolam renang atas bumbung, gelongser indoor yang tertinggi di dunia, 6 taman berlainan jenis dan juga snooze lounge untuk para pengunjung berehat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Azmi bin Kamaluddin, ID bernombor 572121212226, akan menjelaskan tentang aspek politik di Singapura. Aspek politik ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sistem pemerintahan Singapura, sistem pentadbiran Singapura dan barisan pemerintahan Singapura. Bahagian pertama adalah sistem pemerintahan Singapura. Singapura merupakan negara yang mengamalkan Parlimen Demokratik Republik, iaitu Presiden Singapura sebagai ketua negara, manakala Perdana Menteri Singapura sebagai ketua kerajaan. Pilihan raya bagi pelantikan presiden akan berlangsung setiap 6 tahun sekali yang akan dipilih oleh rakyat Singapura. Manakala pelantikan Perdana Menteri dipilih berdasarkan undian majoriti ahli parlimen di Singapura. Pilihan raya bagi ahli parlimen Singapura akan dijalankan setiap 5 tahun sekali. Namun presiden berhak membubarkan parlimen dalam masa 5 tahun dengan nasihat dari Perdana Menteri. Sistem parti di Singapura adalah berbilang parti. Terdapat 12 parti yang telah ditubuhkan di Singapura. Namun, Parti Tindakan Rakyat PAP merupakan parti dominan di Singapura sejak tahun 1959. Pemerintahan dijalankan oleh ahli kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Kabinet juga membentuk eksekutif kerajaan dan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan pemerintahan serta bertanggungjawab secara kolektif kepada parlimen. Tugas kerja bagi Perdana Menteri adalah menjalankan sistem pemerintahan, manakala tugas kerja bagi Presiden adalah mengawasi sistem pemerintahan yang dijalankan di Singapura. Bahagian kedua adalah sistem pentadbiran Singapura. Sistem pentadbiran di Singapura terdiri daripada 4 bahagian, iaitu eksekutif, kabinet, parlimen dan perlembagaan. Eksekutif. Badan eksekutif merupakan badan yang memerintah negara. Ahli badan eksekutif terdiri daripada presiden dan ahli kabinet. Ketika pilihan raya berlangsung, ahli eksekutif tidak boleh mewakili mana-mana parti politik. Kabinet. Kabinet diberi kuasa untuk membentuk eksekutif kerajaan dan itu bertanggungjawab kepada parlimen untuk menentukannya. Ia terdiri daripada anggota parlimen dan dikuasai oleh seorang Perdana Menteri, iaitu sebagai ketua kerajaan. Perdana Menteri sekarang adalah Lee Hsien Loong. Parlimen berhak memilih Perdana Menteri maupun ahli kabinet mengikut majoriti undian yang tertinggi. Presiden akan melantik Perdana Menteri, manakala ahli kabinet yang dikenali sebagai menteri akan dilantik oleh Presiden atas nasihat Perdana Menteri. Kabinet di Singapura sebulat suara membuat keputusan bagi pihak pemerintah dan juga berkuasa terhadap penggubalan undang-undang seperti Singapura memperkenalkan rang undang-undang. Parlimen. Dewan Parlimen Singapura adalah badan perundangan di Singapura yang diketuai oleh Presiden. Sebelum mengecapi kemerdekaan pada tahun 1965, Dewan Parlimen dikenali sebagai Dewan Undangan. Dewan Parlimen terdiri daripada 93 anggota parlimen dan tempoh maksimum bagi mana-mana parlimen adalah selama 5 tahun. Selepas 5 tahun memegang jawatan di parlimen, pilihan raya umum akan diadakan dalam masa 3 bulan sebelum tarikh pembubaran parlimen berlangsung. Seramai 93 orang anggota parlimen MP dipilih pada pengundian Majmuk Asas. Setiap ahli parlimen mewakili sama ada ahli tunggal kawasan pilihan raya SMC atau kawasan perwakilan kumpulan GRC. Calon bagi kawasan perwakilan kumpulan GRC akan ditempatkan seramai 3 hingga 6 calon dalam satu pasukan dan setiap pasukan mestilah mempunyai seorang calon yang tergolong dalam kaum minoriti. Perlembagaan. Perlembagaan Singapura merupakan undang-undang tertinggi di Singapura dan ia wajib dijadikan sebagai panduan bagi setiap kes.
Perlembagaan Singapura adalah perlembagaan yang telah dikodkan atau berbentuk nyata. Dengan ini, kedudukan Parlimen tertakluk kepada perlembagaan disebabkan statusnya merupakan yang paling tinggi di Singapura. Perlembagaan Singapura ini tidak akan dipinda sekiranya tanpa sokongan lebih daripada 2/3 keseluruhan anggota Parlimen pada sesi bacaan kedua dan sesi bacaan ketiga. Presiden boleh meminta pendapat mengenai isu-isu perlembagaan dari sebuah pengadilan yang terdiri daripada tidak kurang dari 3 hakim Mahkamah Agung, Mahkamah Singapura. Bahagian terakhir dalam aspek politik di Singapura adalah Barisan Pemerintahan Singapura. Carta ini merupakan barisan pemerintahan Singapura yang terkini pada tahun 2021. Seramai 33 orang ahli kabinet yang menjalankan pemerintahan negara termasuk Presiden Singapura. Fungsi dan tugas menteri di Singapura adalah Halimah Yacob sebagai Presiden Singapura, mengawasi pemerintahan yang dijalankan di Singapura. Lee Hsien Loong, Perdana Menteri, ia sebagai Ketua Kerajaan dan menyelin pemerintahan serta pentadbiran negara. Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Penyelaras Dasar Ekonomi. Ia membantu Perdana Menteri dalam hal pemerintahan dan pentadbiran serta pemangku sementara sekiranya Perdana Menteri di luar negara atau berlaku perkara yang tidak diingini. Ia juga sebagai Penyelaras Dasar Ekonomi Singapura. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Zikri bin Muhammad Azri, bernombor ID 5721212303. Hari ini bersama saya, kita akan mengupas berkenaan aspek sosial di Singapura. Pertama sekali, bagi kelas sosial. Setiap negara pasti mempunyai satu piramid yang menunjukkan kedudukan kelas sosial masyarakat mereka. Bagi Singapura, kelas sosial yang teratas sekali dalam piramid adalah kelas atasan, diikuti dengan kelas menengah atas, kelas menengah pertengahan, kelas menengah bawah dan akhir sekali kelas pekerja. Seterusnya kita akan membincangkan tentang aspek sosial di Singapura. Singapura merupakan sebuah negara pulau yang maju terletak di semenanjung Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Johor di bahagian utara dan Kepulauan Riau oleh Selat Singapura di selatan. Singapura terkenal dengan gelaran The Lion City, merupakan negara yang paling berdisiplin dalam menjaga kebersihan persekitaran sehingga diisytiharkan sebagai negara Asia yang terbersih. Rakyat Singapura bebas untuk menganuti agama pilihan mereka, sama ada agama Islam, Buddha, Cina, Kristian dan Tao. Masyarakat Singapura menggunakan bahasa Inggeris, Mandarin, Melayu dan juga Tamil. Seterusnya adalah gaya hidup yang unik yang telah menjadi kebiasaan penduduk Singapura dalam pergaulan harian mereka. Pertama adalah berkomunikasi dalam bahasa Inggeris ataupun Singlish. Mari kita lihat contoh Singlish. Take a look at yourself before pointing fingers. Say people, say yourself. Excuse me teacher, I have a question. Seterusnya adalah pemakaian slipper atau sandal merupakan pilihan utama ketika berada di Singapura. Ini kerana cuaca di Singapura adalah panas dan hujan menjadikan pemakaian slipper lebih selesa. Seterusnya adalah budaya untuk berada di bahagian kiri ketika menaiki eskalator. Ini akan memberi ruang kepada mereka yang bergegas untuk lalu di bahagian kanan. Kita teruskan pula dengan perkara yang dilarang ketika berada di Singapura. Pertama adalah mengalih tisu di meja makan. Ini kerana tisu tersebut berfungsi sebagai penanda yang menunjukkan bahawa meja tersebut telah mempunyai pemiliknya. Seterusnya adalah larangan membeli alkohol dan meminumnya di tempat awam selepas jam 10.30 malam. Hal ini kerana pada waktu antara 10.30 malam hingga 7 pagi, minum alkohol di tempat awam merupakan satu larangan. Namun begitu, terdapat beberapa tempat yang memiliki izin untuk menghidang dan menikmati alkohol sambil menikmati pemandangan Singapura selepas waktu yang dibenarkan. Larangan yang seterusnya adalah larangan merokok. Merokok hanya boleh dilakukan di tempat khas yang telah disediakan. Merokok bukanlah satu kesalahan di Singapura, namun begitu, peraturan bagi perokok amatlah ketat. Sama sekali tidak dibenarkan untuk merokok di luar kawasan khas kerana
boleh dikenakan denda sehingga 1,000 Singapore dolar. Disebabkan larangan khas untuk perokok, banyak tempat yang disediakan supaya masyarakat dapat menjauhkan diri mereka daripada asap rokok yang berbahaya. Seterusnya adalah larangan membawa masuk buah durian ke dalam pengangkutan awam. Meskipun buah durian terkenal dengan rasa yang enak dan penuh berkrim, namun baunya yang kuat menyebabkan buah tersebut telah diharamkan daripada memasuki kawasan hotel maupun kenderaan awam. Sekian sahajalah daripada saya berkaitan aspek sosial di negara Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Nazri, nombor ID 57212121418. Negara mestilah mempunyai ciri ketamadunan yang membuatkan sesebuah negara itu membangun dan terus maju. Begitu jugalah dengan negara Singapura yang telah menjadi salah sebuah negara yang termaju di seluruh dunia. Ciri ketamadunan yang pertama ialah pertempatan kekal, iaitu suatu tempat yang diduduki oleh penduduk negara itu sendiri dan mereka memiliki sepenuhnya. Singapura kini telah berjaya membangunkan negara mereka dan telah menjadi negara maju walaupun pada awalnya mengalami masalah pengangguran dan kemunduran. Walaupun ia negara yang kecil, namun pertempatan Singapura telah mencapai lebih kurang 6 juta penduduk yang berbilang bangsa dan agama. Kini isu-isu penempatan setinggan yang diduduki secara haram tidak lagi timbul. Malah Singapura kini mempunyai bangunan dan kawasan taman perumahan yang banyak dan mewah. Sebagai sebuah negara yang membangun, sudah semestinya mereka mempunyai kehidupan yang berkualiti. Kehidupan berkualiti dapat menjamin kemajuan sesebuah negara kerana adanya tenaga kerja dan rakyat yang sangat rajin untuk meningkatkan ekonomi negara. Dahulunya, rakyat Singapura telah dididik sehabis baik oleh majikan untuk rajin bekerja supaya mereka boleh mendapatkan apa yang mereka mahukan. Kini, terdapat banyak peluang pekerjaan yang ada di Singapura sehinggakan ramai orang dari negara lain berhasrat dan berhijrah ke Singapura untuk bekerja. Seterusnya adalah kepercayaan dan keagamaan. Seperti yang kita sedia ada tahu, Singapura tidak mempunyai kaum mereka yang tersendiri. Memandangkan mereka juga dahulunya adalah sebahagian daripada Malaysia yang mempunyai berbilang bangsa, jadi agama dan kepercayaan mereka adalah bergantung kepada bangsa dan kaum itu sendiri, iaitu Melayu, Cina dan India. Kaum Melayu seperti kita berlandaskan agama Islam di mana hidup kita adalah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta dilengkapi dengan rukun Islam dan rukun iman. Manakala orang Cina, mereka menganut agama rakyat Cina di mana mereka percaya bahawa mereka mempunyai banyak Tuhan. Mereka bersembahkan kepada penyembahan berhala, iaitu objek yang berbentuk makhluk, penyembahan nenek moyang di mana walaupun ibu bapa mereka sudah mati, mereka tetap perlu menjaga kebajikan mereka agar tidak ditimpa kesusahan pada masa akan datang, dan penyembahan datuk tanah di mana mereka percaya setiap tempat mempunyai penunggu dan penjaganya tersendiri seperti di gua, busuk semut, pokok dan sebagainya. Kaum India pula menganut agama Hindu di mana agama ini berlandaskan akal dan fikiran mereka. Agama Hindu juga adalah berlandaskan kepercayaan kepada banyak Tuhan. Penganut agama ini menyembah kepada Tuhan Nirguna Brahman, iaitu Tuhan yang mereka tidak dapat lihat dengan mata kasar. Manakala Tuhan Saguna Brahman pula, Tuhan ini dikatakan mempunyai sifat mereka tersendiri, namun sifat itu boleh mengikut hati penyembahnya. Mereka boleh menganggap Tuhan ini adalah perempuan ataupun lelaki, dan mereka boleh juga adakan hubungan dengan Tuhan ini seperti hubungan ayah dan anak, ibu dan anak, kawan-kawan, kekasih dan sebagainya. Ciri tamadun yang seterusnya ialah teknologi dari kecita. Singapura adalah salah sebuah negara yang bakal dinobatkan sebagai negara robot kerana telah banyak membangunkan robot yang telah memudahkan kerja keselamatan negara. Antara robotnya ialah robot Xavier. Robot ini dilengkapi dengan perangkap untuk merakam kesalahan pengguna dan mempunyai sistem suara yang boleh menegur mereka yang melakukan kesalahan. Ia berfungsi untuk mengesan kesalahan merokok di kawasan larangan, mengesan pengunjung yang berkumpul melebihi 5 orang dan mengesan kesalahan meletakkan basikal atau kenderaan di laluan berjalan kaki. Selain itu, Singapura mempunyai robot angsa jantan iaitu Smart Water Assessment Network (SWAN) yang berfungsi untuk mengawal kualiti air di tangkungan beduk di Singapura. Ia dilengkapi dengan alat kawalan jauh dan telah dikoordinat untuk mengesan halangan di hadapannya seperti jeti, bot dan sebagainya.
Seterusnya, Singapura juga mempunyai robot OR3 iaitu robot yang memfungsi untuk menjaga kesesakan di kawasan takungan air bedok. Ia juga dilengkapi dengan kamera perakam serta sistem suara untuk menegur dan merakam mereka yang melakukan kesalahan. Dan akhir sekali, robot yang dibina oleh Singapura adalah robot Multi-Purpose All-Terrain Autonomous Robot atau singkatannya MATAR. Ia berfungsi untuk menjaga kawasan pengunjung seperti semasa majlis Marina Bay Countdown, National Day Parade, Chingay 2020 dan sebagainya di Singapura. Ia juga diletakkan di kawasan asrama pekerja asing untuk menjaga penjarakan sosial antara pekerja-pekerja itu ketika sedang dikuarantin. Ciri seterusnya adalah sistem bahasa dan tulisan. Sistem bahasa dan tulisan juga adalah berdasarkan dengan kaum yang menjadi penduduk di Singapura. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi dan bahasa harian di kalangan rakyat Singapura. Namun bahasa Melayu ini telah kurang digunakan dan hanya menjadi sebagai hiasan, iaitu bahasa yang diletakkan pada kain rentang dan papan tanda. Namun bahasa Melayu telah digunakan di dalam lagu kebangsaan negara Singapura. Selain itu ialah bahasa Mandarin. Disebabkan majoriti penduduk Singapura adalah orang Cina, jadi bahasa Mandarin ini telah menjadi bahasa harian di negara Singapura. Mereka menggunakan bahasa ini sebagai bahasa komunikasi dengan pelabur yang datang daripada China terutamanya. Seterusnya ialah bahasa Tamil. Bahasa Tamil ini digunakan oleh kaum India sebagai bahasa harian mereka. Bahasa ini juga menjadi salah satu bahasa hiasan yang digunakan pada kain rentang sebagai iklan atau pengumuman tentang sesuatu perkara. Akhir sekali ialah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris menjadi bahasa harian dan bahasa urus niaga di Singapura. Memandangkan Singapura mempunyai pelabur yang banyak dan dari pelbagai negara, bahasa Inggeris adalah penting sebagai bahasa komunikasi untuk memudahkan urusan urus niaga mereka.